Okey, test 1 2 3, test 1 2 3. Pagi. Apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan yang join kita punya sesi pada malam ini. So, malam ni saya just kira macam pagi tadi saya terfikir saya nak jemputlah kita punya GML, Green Matric Licensee ni. Tuan Awang Iskandar lah untuk dia berkongsi lah kan. Tuan Awang Iskandar ni dia sebelum ni dia buat bisnes kereta sewa sendiri-sendiri. Lepas tu entah macam mana di PM saya dia nak join Green Matric. So kita nak dengar cerita dia lah. Sebelum dia join sebelum dia join Green Matric macam mana, selepas dia join Green Matric macam mana, apa perubahan yang berlaku. Ada tak yang nak dengar cerita dia ni? Kalau ada nak dengar cuba komen. Ada tak nak dengar? Alright. So tanpa membuang masa lah. Lupa. Saya nak mulakan kita punya majlis ni dengan bacaan Al-Fatihah dululah supaya kita punya majlis ni lancar. So sama-sama kita baca surah Al-Fatihah dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alright, so saya serahkan dekat Tuan Awang. Saya dah senaraikan Awang dalam 12 senarai soalan. Dan bagi Tuan Awang, dia cerita dulu. Dan nanti kalau nak tanya pun boleh. Tapi bagi dia habis cerita lah. Lepas dia habis cerita, and then kita boleh borak. Boleh? Alright, so tanpa membuang masa, saya serah dekat Tuan Awang lah untuk dia berkongsi dia punya pengalaman. Silakan Tuan Awang. Tak dengar bang. Hello, boleh dengar tak? Boleh. Okey. Boleh dengar? Kalau dengar tolong komen eh. Hello? Okey, dengar. Okey. Saya mulakan Nama saya Awang Iskandar bin Awang Buang. Saya asal daripada Sarawak. So umur saya sekarang ni 30 tahun. So pengalaman saya sendiri dalam program licensing ni, sebelum ni saya student je. Sebelum saya buat kereta sewa ni. Awang kena cakap kuat sikit Awang. Sekejap. Tadi kuat je kan? Saya just speaker. Audio setting je. Hello? Dengar? Dengar. Saya kena dekatkan mic. Hello? Okey, saya ulang balik Okey. Nama saya Awang Iskandar bin Awang Buang. Umur 30. Asal Kuching, Sarawak. Okey, sebelum saya cerita detail pasal perjalanan saya dalam Green Matric ni, saya cerita dululah sebelum saya join Green Matric ni apa yang terjadi dengan saya. Okay, dia start saya berminat dalam kereta sewa ni daripada zaman student dulu. Masa duduk dekat Unimas, saya tengoklah kawan-kawan yang buat kereta sewa ni dapat buat side income. Dia orang jadi agent. Masa tu dia orang panggil agent. So kerja agent ni dia cari booking dan pas booking kepada pengusaha kereta sewa. So dia orang dapatlah commission sebanyak 10%. So daripada situ saya timbul minat nak buat kereta sewa. Okay. So mula-mula saya jadi agent, lepas tu lama-lama saya jadi runner kereta sewa dan mula menguruskan kereta sewa sendiri. Mereka akan bagi kereta kat kita dan kita akan run business untuk mereka. So di situlah masalah dia bermula. Dekat situ kita tak tahu dan mereka tak ajar macam mana nak cari customer, tapis customer. Dia cuma ajar, okay, kau kena post dekat Facebook, nanti ada orang PM. Lepas tu dapat kereta, yang confirm mungkin kau pergi je hantar kereta. So dekat situ biasanya memang akan jumpa yang pelik-pelik lah. Masa tu tahun bila bang? 2015, 2014.
Okey. Jauh lagi, sekarang 22. Jauh. So dekat situ memang cabarannya memang banyak. Memang banyak. Biasa yang paling common kita kena tipu lah. Kan, sewa okey, saya nak pakai kereta seminggu. Okey, nanti dah habis pakai kereta baru baru bayar. Dekat situ dia akan jadi masalah. Dia sewa kereta, dia akan park kereta tu somewhere, dia akan WhatsApp, okey, saya tinggalkan kereta tu dekat sini sebab saya urgent nak pergi ke tempat lain. Bila kita datang kutip kereta, kita cala, duit tak ada, customer pun lesap, habis rugi. Itu Masa tu kereta apa bang? masa tu kereta kancil, Viva, Saga lama, Saga BLM, FLX, Kereta Lisa sendiri ke kereta Senario. pajak? Kereta sendiri ke pajak? Bukan, kereta ni, ejen. Ejen. Ejen Oh. yang suruh kita run sebagai student kan, dia M student yang nak cari part time. Aha. Itulah dia gunakan student. Dia bagi kereta kat student untuk student run kereta sewa. So lama-lama buat kereta sewa tu mulalah membeli kereta sendiri. So bila ada kereta sendiri, itu lain pula hal dia. Start bila beli kereta sendiri tu? 2016 bermula daripada sebuah kancil. Kancil. Alright. Start kereta sewa daripada kancil and then grow sedikit. Masa buat kereta kancil tu, itulah penyakit dia datang, accident. Part yang paling sakit nak claim. Itu memang sakit. Memang rugilah masa tu. Memang rugi Dapat banyak. claim lah kereta lama tu kan? Dapat dia claim as total loss atas nama sendiri. Oh, okay. Itu je cara dia. So lepas lama-lama buat kereta sewa ni, bila rajin pergi selidik persaingan, lepas tu mulalah nampak dekat Facebook tu timbullah nama Green Matrix kan. Lu mikir apa benda Green Matrix ni? Apa benda ni? Lepas tu tengoklah dia punya sidik lagi. Oh, ada orang ni post pasal Green Matrix kucing. Seorang ni Green Matrix Bintulu. Seorang lagi Miri. Cari. Okay, jumpa dia punya founder. Nama dia Tuan Wahid ya. So dekat situ saya skodeng dia punya Facebook. And then tengoklah dia ada menawarkan program lisensi. Masa tu saya tak join lagi sebab saya masuk lisensi 2019. 2019, awal tahun 2019 baru saya masuk. Sebab masa tu saya macam masih skeptikal lagi lah kan, buat masuk lisensi sama je buat kereta sewa kan. Tapi saya tak grow pun daripada situ. Dia stuck dengan masalah yang sama. Cycle dia sama, jumpa customer yang tak bayar, lepas tu jumpa yang jenis yang ni, yang sewa kereta untuk edar dadah. Yang paling bahaya yang pergi seruduk endon. Yang itu lagi sakit. Kereta confirm sangkut kat balai. Memang pernah kena lah? Tak pernah, tapi member pernah kena. Yang sangkut tu bukan kereta kecil, dia akan pakai kereta besar-besar. Macam Hilux, Alza. Siap lah kereta dia 3-4 bulan duduk balai. Selagi kes tu tak settle. Kesian member. Tak berapa clear lah bang. Kau pakai mic ke apa ni? Pakai mic. Kena dekat sikit. Okay, kami jelas tak? Baru clear. Okay, lepas tu poin seterusnya, okay, kenapa saya pilih Green Matrix? Okay, bila saya tengok testimoni dan pencapaian lisensi yang di bawah Green Matrix ni, saya tengok mereka ada satu pengurusan bisnes yang betul. Cara dia orang tarik customer, dia orang layan customer, and then tengok dia punya customer pun banyak daripada international. Kalau dia belah-belah Miri, Bintulu, kebanyakannya dia situ yang best-best lah tengok. And then dekat Semenanjung pun boleh tahan international yang selalu sewa. Saya pun, macam mana aku nak dapatkan customer yang macam ni kan. So satu-satunya cara saya kata, okay lah, aku join je lah program licensing ni. Daripada situ, bila saya join, perubahan dia memang banyak. Macam mana dia cakap, perubahan daripada pengusaha bisnes memang jauh. 360 darjah bertukar. Ini kiranya hijab kita terbuka lah nak menguruskan kereta sewa yang lebih teratur. Dekat situ kita masa mula-mula masuk lisensi, memang Tuan Wahid ajar kita kena ubah windfall. Windfall dulu wajib kena ubah. Lepas tukar yang tu, yang lain memang akan follow secara semula jadi.
Itu Cerita lah sikit windfall tu apa benda, dia orang tak okay, faham tu. okay, windfall apa windfall ni? Windfall ni kiranya first impression kita dengan untuk orang yang tengok. So kita kena perkenalkan diri kita, background kita. Sebenarnya tu adalah step untuk orang trust kita. Sebelum join JM macam mana kau punya windfall? Memang tak ada, memang pakai Facebook pun banyak private, private kan, dia punya Facebook tak public semua. Memang orang tengok WhatsApp pun tak ada gambar apa semua. Itulah. Kau hantar kereta macam mana? Pakai selipar ke apa? Lebih kurang macam tu lah, pakai selipar Jepun, baju biasa-biasa, pergi hantar. Relax just benda pun simple je, bagi kunci dah settle. Lepas kau join JM macam mana cara kau deliver Memang pemakaian tu? memang jauh berbeza. Memang pakai kena kemas, macam kita pergi turun kerja biasa pakai kasut, pakai kemas. Kalau yang hebat lagi pakai coat. Itu memang top level lah tu. Lepas tu bila kita buat macam tu, customer suka, kita kemas, lepas tu kereta pun elok. Daripada situ customer akan berulang-ulang menyewa daripada kita. Lepas tu apa lagi Sekejap. Tapi awang kau tak pernah datang training kan? Jumpa depan-depan kan? Tak pernah. Macam mana kau belajar tu? Semua daripada Facebook dan sesama licensee sendiri. Dia orang akan share dalam group. Dia orang akan beritahu, bercerita dan saya bacalah dekat situ. Okay, dia orang kau member ni ada masalah ni je ni. Okay, seorang come up with solution. Dia tolong lahir bagi solution. Daripada situ kita belajar. Macam ni cara nak selesaikan masalah ni. Okay. Awang ni dia join 2019 awang. Betul, 2019 bulan 7 macam tu. Masa tu saya dah pindah ke Semenanjung. So betul. Memang dia tak pernah datang jumpa saya, memang tak pernah jumpa. So belajar tu daripada Facebook, belajar dalam grup ya kan? Betul, kadang-kadang ada live sekejap tu tengoklah pagi-pagi. Setiap pagi dia memang tengoklah. Dia memang ada satu point lah, setiap pagi tu dia akan live, kita tengok point. Dia akan cerita. Lagi-lagi apa perubahan yang berlaku? Okay, perubahan lain yang ni lebih kepada soft skill. Soft skill ni ada banyak. So salah satu yang paling major yang terjadi kat saya, communication skill. Cara bercakap dengan customer. Dulu kau cakap macam mana dengan customer? Cakap macam bahasa, macam member-member. Macam Cina, ya bos you macam ni kah boleh okey lah. Macam tu lah, jumpa customer kan. Sekarang tak ada dah, kita bahasa yang betul, ikut laras bahasa yang betul. Bila jumpa customer, kita layan dia, kita greet customer bila sampai. Dia ada step dia, memang kena ikutlah step tu. Dia tak ada magic pun aku ajar kan, just betulkan diri kau, cara kau. Aku cakap bila buat windfall, yang lain akan automatik keluar. Dia akan keluar sendiri. Dia akan terjadi. Faham. You all ni belajar tak daripada sharing Tuan Awang Iskandar ni? You belajar something tak? Dia tak ada magic apa pun, tapi benda simple tu yang membuatkan bisnes dia tu berubah. Alright. Okay, lagi semua. Terus lagi. Okay, yang seterusnya perubahan profit tu dulu yang tu perubahan daripada sebelum masuk Greenmatic dengan selepas masuk Greenmatic memang berubah. Dulu kalau buat kereta sewa boleh dapat dalam 1,000-1,200, dia masih happy lah kan. Sekali masuk licensee tengok member-member lain buat sale 5,000, 6,000, ada yang sampai 100,000, duk pecah kepala mikir macam mana dia buat sale macam ni So kita automatik akan terfikir how macam mana dia buat ni, So kita lagi nak belajar benda tu. Sebelum COVID berapa sale paling tinggi pernah capai bang? Sebelum COVID paling tinggi 7,000. 7,000. Masa sebelum join GM paling tinggi pernah capai berapa? 3,000, 4,000 macam tu. Dia tak tinggi lah. Memang rendah. Dia nampak perubahan. Dia tak naik banyak, tapi dia memang ada signifikan naik dia. Tapi masalah tu kurang lah kawan. Masalah dengan customer memang kurang. Kurang rasanya, memang tak ada. Memang kurang banyak terus, hilang habis.
Ah. Salah satunya kita dapat tapis customer. Kita masuk Greenmetric, kita diajar untuk tapis customer. Macam mana nak tapis customer tu memang akan diajar. Untuk Cuba mengelak. share sikit macam mana tapis customer tu bang. Teknik tapis customer ni dia bermula daripada windfall kita sendiri tu. Okey. Bila kita buat windfall macam tu, customer mesti akan datang, cuma yang berkualiti tu dia akan mudah percaya kita. Okey, teknik yang keduanya kita kena tanya dulu background customer tu, kira macam berborak-borak lah. And then lagi satu, masa kita nak close deal dengan customer tu, kita jangan guna macam mana istilah yang Puan sendiri cakap. Assalamualaikum. Aus, duit kau aku transfer dekat Pejol. Nanti kau minta dengan Pejol $36. Sebab nombor akaun yang kau kasih hari tu pun tak tally. Ya. Ha, dengar. Aku dah ada 2 kali aku mula nak tanya, aku penal kat Pejol je. Oh, business tu. Business. Oh, kantoi Mizi nak transfer duit kat saya ke? Okey, yang kedua kita istilah yang Puan Shirley selalu guna, jangan kena rogol dengan customer. Ui, kena rogol dengan customer. Macam Yang mana itu ni? kita jangan kalah dengan customer. Jangan nak mengalah ni. Jangan jawab soalan customer secara directly. Contoh. Contoh dia tanya macam ni, okey. Hai, kereta sewa ke? Okey, kita akan jawab ya. Okey, berapa harga kereta sewa? So kita jangan jawab direct, kita akan tanya dia, okey, bila nak guna kereta tu? Lepas tu dia akan jawab, okey saya nak guna hari ni. Tapi kita tahu hari ni, dan kita tak tahu masa dia, lokasi dia, kita tanya lagi. Bila dia tanya soalan, contoh berapa harga kereta, kita jangan jawab dulu. Kita kena tahu detail dulu, kehendak dia, baru kita dapat bagi harga yang sesuai. Kita tak tahu berapa hari dia guna, dia nak pergi ke mana, benda tu kita tak tahu. So bila kita kena dapatkan maklumat sedetail mungkin ke atas customer tu, baru kita decide nak bagi sewa ke tak. Itu salah satu teknik untuk tapis customer. Biasanya kalau customer masalah ni, dia satu je dia akan benda utama dia akan utamakan. Harga. Dia akan cari harga yang paling rendah. Kalau nak murah-murah tu memang tu customer tu problem lah. Problem. Dia tak semua yang macam tu, tapi memang ada. Dia akan cari yang paling murah. Lepas tu bila jadi masalah, dia orang belah macam tu je, sakit. Faham. Okey, teruskan. Okey, teruskan. Apa lagi You all ada soalan tak? Yang dalam ni kalau ada soalan boleh tanyalah. InsyaAllah Tuan Awang akan share lah mana. Ni susah nak jemput dia. Nak jemput dia, nak ajak dia berkongsi kan. So you dapat peluang tanya je. InsyaAllah dia cuba share lah kan. Lagi satu, kalau perubahan yang banyak lepas masuk Greenmetric ni dari segi problem solving yang on the spot. Kalau contoh kalau kita banyak kan, tiba-tiba customer A ni delay, customer ni tiba-tiba nak kereta dia cepat. So kita kena solve problem tu on the spot. Macam mana kita nak handle tu? Kalau kereta kita banyak 3-4 biji kan, benda tu jadi clash. Itu yang sakitnya. Kadang-kadang ni dengar lagi tak ni ke korang dah tidur ni? Alright. Ada lagi soalan? Last kali soalan apa yang saya tanya? Ke berapa soalan lagi? Dah jawab berapa soalan dah? Tinggal 3 soalan lagi. 3 soalan lagi. Tak apa, teruskan. So, apa komen saya terhadap program Greenmetric Licensing ni yang saya sendiri dah merasai selama 2019, 20, 21, 22. Saya masuk tak lama lepas tu kena COVID. Memang sakit. Tapi saya stay je. Sebab kita percaya yang benda kita percaya dengan Tuan Wahi, ya, dia mampu untuk survive. Benda-benda macam ni dia memang tolong lah untuk lisensi dia. So kalau pendapat saya sendiri, yang Greenmetric ni, program licensing ni, dia bagus untuk orang yang nak mula-mula buat kereta sewa, yang nak berkecimpung dalam kereta sewa. Macam yang baru-baru nak start, yang tak tahu macam mana nak handle kereta, nak tapis customer, itu memang digalakkan untuk masuk program ni.
supaya mereka tak kena tipu dengan customer. Sakit tau kena tipu, rugi duit, rugi masa, semua benda banyak habis kat situ je. Lepas tu kepala pening memikir. Lepas tu kita boleh belajar daripada pengalaman lisensi lain. So dia shortcut lah kiranya, shortcut semua benda ada kat situ. Lisensi ni ada masalah ni, dia solve macam ni. So bila kita encounter benda yang sama, kita dah tahu macam mana nak solve dia. Lagi satu, kalau kita nak pass booking dekat contoh customer kita dekat sini, tempat tuan sendiri, and then tiba-tiba nak sewa ke tempat lain, kita boleh pass booking tu dekat lisensi yang di tempat tu. Kelebihan dia, quality service licensing semua sama. Dia tak Dia ada ada soalan ni abang. Saya ada kerja full time, sesuai ke join licensing dengan GM? mana. Cik, saya ada kerja full time, sesuai ke jual full time? Full time yang macam mana tu? Yang 12 jam shift ke, 8 jam shift ke? Alah, Saiful Nazri pun kerja full time juga. Dia ada kerja lain tapi dia buat juga. Boleh, dia boleh sebenarnya sebab benda ni dia atas kita sendiri. Kalau kita nak buat, semua benda boleh jadi. Kan? Boleh je kalau tuan pandai bahagi masa untuk dalam kereta sewa ni. Full time, Dalam ni pun ada si siapa Mes tu. Mes ah, pun baru join, dia pun masih bekerja makan gaji, dia pun buat kereta sewa kan. tuan boleh tengok Facebook Tuan Mesrani. Dia okey je hantar kereta sewa. Cuma time management tu, itu sekali soft skill. Bila kita masuk OJML ni, benda tu automatik akan berubah. Time management tu. Office hour, kerja 8 jam. Boleh belah malam boleh kita hantar, tak pun kita boleh hantar hujung minggu. Masa tu kalau kerja macam ni kita kena pilih customer lah. Customer kalau masa kita kerja kita tak dapat hantar, so jangan ambil customer masa tu, kita cari yang hujung minggu. Kita fokus pada hujung minggu je. Saya share sikit yang macam pengalaman saya punya lisensi yang masih bekerja makan gaji. So dia orang ni siang dia kerja, lepas tu dia kalau nak hantar kereta tu waktu dia kerja dia susah kan. Apa yang dia buat adalah kalau customer tu booking, dia akan hantar malam tu. So macam customer nak pakai esok siang kan. So dia dah contact customer tu, dia hantar malam. Lepas tu kalau customer tu nak return masa hari bekerja, dia cakap lah tak apa, nanti balik kerja dia pergi ambil. Dia susun lah, kalau macam hari cuti tu dia tak ada masalah, tapi hari kerja tu dia akan hantar kereta tu waktu malam. Kan. Lepas tu dia macam dia bagi kereta tu awal lah dekat customer. You kena pandai atur lah benda tu kan. Tu saya cakap soft skill. Benda tu soft skill. Time management, buat decision on the spot. Benda tu memang akan kita, bila kita buat kereta sewa, memang benda tu akan memang kita akan pandai buat. Betul. Bagi extra time, betul kan? Betul, extra time. Customer suka buat benda, kena dibagi buat macam ni. Lagi dia suka. Contoh customer tu nak sewa pukul 8 pagi esok kan. Kita esok kerja. So kita bagilah malam tu kan. Betul? Customer suka. Memang dia suka. Bila customer suka, dia akan tarik customer, kawan-kawan dia menyewa kita. Masa tu lah income kita akan bertambah. Demand kita naik. Macam tu lah. Daripada situ baru income kita akan naik. So maksudnya booking kita konsisten. Alright. Betul? Awang nanti nak minta share jugalah masa COVID datang, masa PKP tu macam mana keadaan awang. Kita memang kita langsung booking pun drop apa semua. Tapi macam mana awang survive masa tu kan? Okay, masa COVID hari tu mula-mula hit dekat sini, saya memang tukar habis model business. Dia still related dengan kereta juga, tapi kereta sewa memang tak gerak lah kan masa mula-mula PKP 2020 bulan 3 tu. Tapi saya gunakan kereta yang sedia ada tu untuk buat duit. Masa tu ada berapa biji kereta bang? Saya dah kurangkan menjadi 2 biji. 2 biji? Saya downsize, saya return balik kereta dengan owner dia yang pajakan tu. Kelebihan Greenmatic dia mudah dapat kereta pajak. Orang percaya Greenmatic. Banyakkan orang yang pajak dengan saya, alasan dia satu. Saya percaya dengan Greenmatic. Greenmatic dia memang bagus. Biasanya orang memang cakap macam tu. Kalau kau seorang-seorang pergi minta kereta pajak, memang orang tak bagi, orang tak percaya. Kau ni siapa nak minta kereta aku? Dia akan jadi macam tu lah. Lagi satu, lepas tu saya buat servis penghantaran.
buat beli barang orang, pergi hantar ke rumah. Personal Itu je lah. shopper. Personal Personal shopper. shopper betul. Itulah yang saya buat. Tapi itu sekejap kan, tak lama kan. Dia cukup untuk cover makan sendiri, cover bayar kereta. Hmm. Kita kena bijak survive. Nak tukar dia punya game plan tu. Berapa lama kau sempat buat tu personal shopper tu? Sepanjang 20 tahun 2020 sampai bulan berapa bulan 5 tahun 2021 sebab masih ada lockdown sana sini, PKPB, Oh. tak boleh hantar daerah. So benda tu mula-mula buat personal shopper sebab orang tak boleh gerak. Bila dah dilonggarkan kerajaan, saya tukar lagi model buat delivery makanan. Saya deal dengan vendor-vendor makanan yang macam kira ala-ala Foodpanda lah, tapi saya cari yang mereka yang bisnes dia besar je, offer dia okay, yang macam kakak yang buat cream puff tu. Saya deal dengan mereka, saya je hantar cream puff mereka setiap hari. Berapa dia bayar kau sehari? Berdasarkan berapa banyak penghantaran buat hari tu, biasa saya akan dapat dalam 100 ke 160 sehari. Besar tu. Tapi memang kita susun lah, benda ni kena ada step dia. Buat benda tu memang kena ada step macam mana kita boleh capai 160 tu buat delivery. Ada kes guna kereta sewa untuk kes jenayah, so kereta kena tahan dengan polis. So kalau join GM, adakah GM boleh support dari segi perundangan? Yang tu dia macam ni, dia punya pepatah dia, kalau boleh kenapa nak merawat kalau boleh mencegah? Explain sikit macam mana tu? Okay, kalau benda-benda macam ni, macam saya cakap tadi lah, saya pernah kereta disewakan oleh pengedar dadah untuk jual dadah, tapi alhamdulillah saya tak kantor dengan polis, benda tu tak masuk kes polis. Saya cepat-cepat ambil balik kereta saya. So dekat sini bila kita masuk geometrik, kita kan diajar cara untuk menapis customer. So customer yang nak buat kes jenayah ni, dia ada certain kriteria dia. Kalau kita dah buat lama kita sewa, kita akan perasan benda ni. Dia akan bagi alasan yang pelik-pelik. So dekat geometrik ni paling senang kalau dia nak booking, kita suruh dia masuk dalam website je. Biasa penjenayah ni dia tak nak identiti dia didedahkan sebab dekat website dia kena isi maklumat dia, IC dia, semua kena letak dalam tu. Dia tak nak benda tu. Bila dia letak, umpama dia jerat diri dia sendirilah. Kalau jadi kes ni, kita boleh cari dia balik. Kita tahu siapa dia. Kalau macam ni susah. Tapi kalau dah jadi macam ni, yang ni saya tak boleh nak cakap lah. Kalau boleh minta elak je terjadi. Agak susah. Saya nak jawab yang tu, saya nak jawab. Kalau dalam GM, kalau ada GML tu kereta dia hilang, customer curi ataupun ada kes jenayah, maknanya dia tidak follow kita punya SOP. Maknanya dia sembarang je. Dalam GM saya rasa tak ada kes customer curi kereta, customer buat jenayah apa semua. Sebab apa, you buat kereta sewa ni, you anggap you macam bank. You nak bagi macam bank, kalau kita nak pinjam duit dekat bank, so bukannya kita call bank, bank aku nak pinjam duit, bank terus transfer duit. So bank kalau nak bagi pinjam, dia kena apply dulu, dia check dulu apa semua. Dan kalau you okay, barulah dia bagi loan. Sama juga kereta sewa. Sebelum orang tu sewa kereta, you kena minta dia mohon dulu. Mohon tu booking online ataupun bagi detail. Lepas tu kita boleh check juga kan. And then macam kita, kalau kita tak kenal customer tu, kita minta dia bayar online. So kalau dia booking online, dia bayar online, maknanya 99% customer tu adalah customer okay. Tapi kalau dia, macam Wan cakap tadi, kita suruh dia booking online, oh tak boleh lah, tak reti lah, saya tak ada email lah, ni apa semua. Itu maknanya risiko. Kalau you bagi juga, maknanya you tak ikut kita punya SOP lah. Betul tak bang? Betul. Sekarang ni mana logik orang tak boleh transfer online, tak ada email. Takkan dia tak ada Facebook? Betul. Kan? Nak buat Facebook kena ada email. Nak transfer online tu mustahil. Takkan dia tak reti nak shopping dekat Shopee. Semua orang Shopee sekarang ni. Semua online. And then macam customer-customer yang penjenayah ni, kalau dia takkan pergi dekat company besar-besar, dia akan pergi dekat company yang kecil-kecil ni. Yang iklan dekat Muda, yang cakap kereta sewa murah, dia akan pergi situ. Kalau dia pergi dekat brand-brand besar ni, dia macam, sebab kita ada SOP kan, memang dia susah sikit lah. Dia tak akan pergi company besar-besar. Betul tak bang?
Betul, dia susah nak lepas kita punya penapisan. Dia tak boleh nak tipu benda tu. Memang game dia akan cari yang kecil-kecil. Macam saya dulu masa saya mula-mula buat kerja sewa, itulah saya kena game sana sini kan. Sebab kita tak tahu nak handle kereta sewa, itu memang kerja dia orang lah tu untuk scam penyewa kereta kecil-kecil. Kita tak boleh salahkan dia orang, itu memang kerja mereka. So kita ni sebagai pengusaha kereta sewa ni kena bijak. Kita kena cari macam mana nak atasi benda tu. Mizi faham tak tu jawapan tu? Menjawab tak soalan? Lagi. Teruskan. Okay, ada soalan lagi tak? So banyak orang lah bila dia expect dia masuk GM apa semua, bila ada masalah apa semua, GM tu akan tolong. Sebenarnya macam pada saya lah, kita lebih suka sebab apa, kalau dekat depan tu betul, belakang tu insyaAllah lah boleh selesai kan. Betul. Tapi kalau kat depan tu dah salah, kau nak repair kat belakang tu jadi problem lah. Contoh macam tadi ada orang mesej saya kan, dia bagi sewa kereta dekat Pak Gad. Lepas tu Pak Gad tu tak ada lesen. Lepas tu kereta dia pula insurans third party. Lepas tu Pak Gad ni sewa kereta accident. Nak claim insurans tak boleh, kena bayar. Lepas tu dia runding lah kos untuk repair kereta tu dalam RM9,500. Mula-mula Pak Gad tu kata tak apa saya bayar. Lepas tu mulalah berdalih. Lepas tu tanya saya, Pak Gad ni tak nak bayar apa semua. So dekat situ, engkau dah sewa dekat orang yang tak ada duit, orang yang tak ada lesen. Memang biasalah. Lepas tu yang Pak Gad ni pun mula meroyan lah, kata, kau buat kereta sewa tak ada lesen, aku nak report polis. Kalau kau dah tahu orang tu tak ada lesen, kenapa kau pergi sewa dekat company yang tak ada lesen? Kenapa dia tak pergi sewa dekat company yang ada lesen? Sebab apa? Dia tidak ada duit. So dekat situ dah flow depan tu dah salah, and then kau nak repair kat belakang, memang susah lah. Macam Greenmatic ni, kita betulkan kau ke depan, and then kalau betul-betul berlaku tu, so kita adalah sitos apa semua kan. So kalau customer ni memang betul-betul bagus, dia akan bayar lah. Kan? Sebab tu saya cakap tadi, windfall depan tu kena betul. Belakang automatik akan follow. Orang lesen P okey tak bagi dia orang sewa? Okey ke awang, kau bagi ke? Lesen P ni kalau sebab saya sini ada student, tapi tengok umur dia. Tengok umur orang yang pakai tu. Kalau dia muda-muda, saya tak recommend lah. Sebab biasa orang muda ni jiwa muda. Dia suka bawa laju dan tak reti nak bawa kereta lagi sebab baru dapat lesen. Bahaya dekat kereta sebenarnya. Sayang kereta dulu. Si Mes dari komen. So far masa saya join GM tak ada customer yang bermasalah. Sekarang ni buat sendiri. Macam-macam kena hadap. Mes, share sikit lah. Kenapa jadi macam tu kan? Boleh lah. Boleh. Masuk je voice ni. Kalau tak nak buka kamera pun boleh. Share sikit, Mes. Nak dengar tak? Tuan Mes sharing. Kenapa dulu masa dia join GM, okey. Tiba-tiba dia buat seorang-seorang, dia buat sendiri, macam-macam masalah. Cuba share sikit, Mes. Mana Tuan Mes ni? Segan. Boleh, Mes? Malu si Mes ni. Okay, you all ada soalan lagi tak? Saya rasa macam si Mes ni mungkin saya tak tahulah kenapa, sepatutnya bila saya dah ajar dia tu dia boleh filter lah kan, walaupun dia buat sendiri kan. Tapi mungkin branding tak kuat semua, and then dia tidak filter customer kan. Macam awang so far ada tak paling teruk lah, kes paling teruk pernah hadap? Cuba share sikit. Paling teruk selepas saya masuk Greenmatic ni, tak ada accidentnya. Accident? Accident ringan-ringan lah. Tak ada sampai melibatkan kemalangan jiwa. Kalau setakat kena langgar belakang tu, biasa. Lepas tu settle lah. Sebab benda dia ajar, so benda tu senang dia settle. Itulah yang paling teruk yang pernah saya kena. Dia kalau macam accident tu, customer ada bayar ganti rugi, dia bayar tak? Bayar. Tengoklah siapa yang salah. Dia tengok siapa yang salah. Customer memang bayar lah. Bayar, saya memang explain dia daripada mula lagi. Okey, kalau jadi macam ni, tuan kena buat macam ni. Okey, dia kena macam ni. Mes dah masuk. Mes, ada soalan tu sebelum Mes bersuara. Soalan berkaitan maintenance kereta boleh ke? Awang macam cuba share sikit macam mana maintenance. Awang ni pandai juga repair kereta kan. Macam mana kau manage kereta tu? Kalau yang nak join GM tu personally WhatsApp dengan Tuan Wahid sendiri
Okay, yang pasal maintenance kereta ni saya tak berapa clear dengan soalannya, tapi sepanjang saya buat kereta sewa, saya memang jaga kualiti kereta. Minyak hitam kau Memang tukar sendiri ke atau hantar kedai? kalau dia masih warranty, saya akan hantar service center. Memang saya akan tukar ikut jadual dia. Sebab minyak hitam, minyak gearbox, minyak brake memang kena tukar ikut jadual dia. Kalau tak tukar, saya tak suka bila jadi tengah-tengah kita tidur, bang kereta saya rosak biarlah. Itu yang paling saya tak suka tu. Kalau dah habis warranty kau buat sendiri lah. Buat sendiri tak ada masalah, boleh je. Tapi nasihat saya jangan pakai minyak murah, cari yang okey-okey sikit, cari yang jenama. Yang murah tu dia mudah nak merosakkan enjin sebab susahlah pakai minyak murah ni, bahaya. Rugi dekat long term. Dulu awang kau join JM berapa kau bayar? 300. Sebulan? 300. Tapi lepas malam ni, sebelum ni kita buat promosi, malam ni last 600 bayar yuran, lepas tu every month kena bayar 300. Tapi lepas malam ni saya rasa macam tak ramai berminat, saya nak naikkan lah. Dulu kita pernah naikkan yuran pendaftaran 10,000 tau. 10,000. So lepas malam ni siapa yang daftar selepas malam ni kita akan charge 3,000 lah untuk pendaftaran, and then every month RM300. Sebab apa? Dia bukannya masalah lesen ke apa semua, masalah nak betulkan kepala otak korang ni. Kan? Daripada apa pergi bagi sewa, pakai selekeh apa semua, kita nak betulkan. Kita nak bina you sebagai usahawan. Sebab apa? Kan? Right. Okay, Mes. Mes, boleh bercerita ke? Dengar tak? Boleh dengar. Okay, alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, ni masa cerita sikit lah pengalaman buat kereta sewa sendiri ni. Ni masa PKP lah. Masa PKP tu sebab kereta pun banyak parking kan. Sebab tu kita customer kita kan sempat je lah sebarang untuk cover bayar bulanan kan. Jadi ada satu kes tu lah. Dia customer ni dia bayar cash. Dia sewa 1 hari je sebenarnya. Okay. Dan hari yang kedua tu dia kata nak pulang lambat. Tapi lepas tu dia kata dia nak sambung lah. Macam aku dah biasa lah skrip ni. Ya. Nak sambung. Kemudian dalam dia nak sambung tu saya minta bayaran. Lepas tu dia kata okey dia bayar besok. Lepas tu dia kata nak sambung lagi. Macam gitulah. Okey. Dia kata alamak dia tak boleh nak online lah, tak boleh nak inilah bank tutup lah, nak pergi di bank lah. Dia suruh makcik dia bayarkan lah, apalah macam-macam lah alasan dia. Ya Allah. Dan saya masa tu sebab kita pun tak guna kereta tak kerja sangat, dia banyak parking, dan kita bagi je lah. Kemudian sampai agak lama jugalah dia sewa, dia kata nak sambung sampai berapa minggu. Sampai last saya terpaksa kena pergi juga ambil kereta tu sendiri. Sebab kereta saya ada GPS kan. Saya terus ke sana, saya cakap saya nak ambil kereta juga. Awak tak kira lah awak nak bagi ke tak bagi kan. Saya tetap nak ambil kereta. Lepas tu yang sedihnya memang owner yang sewa kereta tu tak ada. Dia bagi orang lain suruh pulangkan kereta. La ilaha illallah. Dah memang saya dah message mula, dia WhatsApp. Saya WhatsApp dia balas. Lama-lama dia terus hilang lah. Tak dapat dikesan. Dia bayar tak? Tak bayar. Memang berapa hutang dia tu? Dekat 1,000 lebih juga tu. Sebab dia sambung kan. So SOP GM, the moment dia tak boleh bayar je, pop ambil kereta balik. Kan? Masa GM dia kena bayar dulu. Yes. Baru boleh sambung kereta. Kau tak bayar, kau bagi alasan. Okay, kalau macam tak boleh lah ni apa semua, mana itu kita dah nampak lah tu dialog biasa. Pergi ambil kereta kan, memang dia takkan bayar. Betul tak bang? Betul. Sebab saya punya polisi macam ni, lebih baik kita rugi sikit daripada kita rugi banyak. Alright. Bagaimana dengan pemasangan GPS dan kamera? Wajib ataupun perlu? Awang, kau pasang ke? Macam ni lah, kalau ada bajet lebih, pasang lah. Di atas diri sendiri sebenarnya. Mes, pasang ke Mes? So far, Alhamdulillah, kereta saya semua saya pasang. Sebenarnya bagus pasang GPS ni, sangat membantu lah. Kalau kadang kereta kita nak boleh check lah kereta kat mana kan. Kita dah balik ke belum, kita tengok kita nak guna. Kadang next customer nak guna,
Kita tengok kereta kita dekat KL lagi. Tak boleh balik lagi macam mana? Next customer dah tunggu ni kan. Jadi kita boleh tahu kita boleh backup lah macam mana boleh tahu kereta kita tu kat mana. Betul? Okay, saya pun nak jawab juga pasal GPS ni. Ada tak nak dengar saya punya jawapan? Kan. Okay, so macam GPS ni, kalau you newbie, you baru buat, the best you kena pasang lah. Sebab apa? Customer you tu tak tahu tak tahu mana kan. Tetapi selepas 3 tahun, you dah ada database customer tu, kebanyakannya 80% you punya income tu datang daripada customer regular. So customer regular tu you dah kenal kan. So risiko tu kurang. So lepas 3 tahun kalau you tak nak pasang pun tak apa. So saya masa saya buat kereta sewa tu, saya memang kereta saya sebiji pun tak pasang GPS tracker. Sebab 80% customer saya adalah corporate yang saya memang dah lama deal kan. Memang dia orang takkan curi kereta. Tapi kalau you baru start, you kena pasang lah. Sebab apa? Customer tu kita tak kenal kan. Itulah cara dia. Betul. Saya sendiri merasa benda tu. Kadang-kadang tak tengok kereta pun, dia tahu-tahu dia dah return kereta dah. Betul? Kalau siap-siap dia siap cuci lagi kereta tu untuk kita. Yes. Yang tu bestnya. Kalau kita ada windfall yang bagus, customer yang bagus memang akan mudah lekat dengan kita. Menjawab tak soalan Tuan Fadli? Kalau ada dia lebih tu nak pasang dashcam terpulang. Yang tu mahal lah benda tu. Betul. Saya makan dulu. Alright. Sekarang ni macam mana dia punya permintaan kereta sewa kan? Sekarang ni kita masih lagi travel pun semua tak boleh. Adakah masih slow ataupun ada peningkatan ataupun untung ke awang buat kereta sewa ni? Okey, sekarang Saya mute dulu siapa yang ni. Yang mana yang tak nak tu boleh mute lah kan, supaya tak ganggu. Okay, ni saya cerita dekat tempat saya sendiri dekat Kuching, demand sangat tinggi sekarang ni. Orang yang datang, orang yang nak kahwin dengan orang Sarawak, hujung tahun lepas tu memang ramai gila datang yang sewa kereta nak kahwin dengan orang sini. Memang demand tinggi. Sekarang pun masih tinggi demand. Orang yang datang kerja. Sekarang ni Unimas dah buka balik dengan sesi convocation-nya. Memang demand sangat tinggi. Tiba-tiba dah Tuan harga pula. Fazli, salah satu cara nak kenal customer bila delivery ke rumah. Yang itu betul. Sebab Right. biasanya kita Awang share sikit lah tips macam mana nak marketing, macam mana kau buat Awang? marketing saya ni senang je. Kita kena banyakkan testimoni daripada customer. Kalau kita dapat komen feedback daripada customer, yang tu kita screenshot, kita post dekat Facebook, letak jenama Greenmetric, memang customer lain yang tengok, yang macam kiranya macam prospek tu, dia akan berminat. Mula-mula dia tengok pintas lalu je komen kita kat Facebook tu, tapi bila dia 2, 3 kali, 4, 5 kali tengok, lama-lama dia akan berminat. So otak dia dah set, bila dia nak datang ke tempat tu, dia memang ingat kita dah, automatik dia akan cari. Dia akan tekan Greenmetric tu dulu, tak pun dia akan tekan contoh Greenmetric Sarawak. Keluarlah nama kita kat situ. Macam tu je cara dia, senang. Kau pakai apa? IG ke, pakai Facebook ke, ataupun kau ada buat Google Ads ke, ada ni? Ada buat iklan berbayar? Sepanjang saya buat Greenmetric, saya tak pernah guna iklan berbayar langsung. Semua organik. Lagi base-nya, organik yang paling bagus adalah customer recommend kepada kawan mereka. Mouth to mouth marketing. Paling power. Kau tak keluar satu sen pun untuk iklan? Tak keluar. Sebab yang kuncinya, kita kena jaga quality service dengan customer. Bila dia puas hati, dia akan recommend kawan dia untuk guna servis kita. Saya memang macam tu je. Kawan kepada kawan dia guna, kawan kepada kawan dia guna. Bila jumpa dekat airport, kawan saya pernah sewa kereta you lah. Oh iya kah? Oh, dia cakap servis you bagus. Bila kita dengar tu, kita puas hati. Maksudnya kita dah berjaya buat customer tu puas hati. Satu kepuasan untuk diri kita sendiri. Dan benda tu, kalau boleh record kan, pakai live 30 saat tu, memang power lah benda tu untuk buat marketing.
So kau punya sebab apa customer kau tu kebanyakannya customer yang bagus. Yang bagus ni dia akan start recommend dekat kawan-kawan dia yang bagus juga. Betul tak? Betul? So that's why kau tak ada isu problem customer tak nak bayar lah, accident lari lah apa semua kan. Tak ada. Right. So kau rasa Kita dah lah pilih macam customer kita kena pilih. banyak yang tanya apa yang saya dapat join GM ni apa semua. Dia rasa besar 300 sebulan kena bayar. So bagi komen sikit lah. Kalau saya tanya saya cakap memang the best kan. Tapi kita tanya kita punya licensee sendiri kan. Berbaloi ke kau masuk belajar apa semua tu abang? Okay. Dia mula-mula dulu saya skeptikal juga yang bayar 300 ni kan. Tapi cuba kita fikir balik kan. Kalau kita nak improve something dalam hidup, kita kena spend something, kena korbankan something untuk dapat balik sesuatu yang lebih bagus. Kita anggap je yuran 300 tu untuk kita belajar sesuatu yang baru. So dia macam ni, kalau kita takut macam mana dia punya pepatah tu, orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah mencuba. So bagi saya sendiri, bila kita masuk Gramatik ni, dia ajar untuk betulkan mindset. Mindset tu bila dah betul, yang lain semua senang. Kalau kita masih keras dengan kita sendiri, stop situ, level kita macam tu je lah. Dia akan macam ni je. Dia takkan macam ni. Dia macam ni je. Bisnes kita memang takkan grow dan masalah kita makin banyak. Lama-lama rugi, lepas tu lingkup, habis. Pembayar. Tengok si Mes cakap, dulu saya join 6,000, betul. So Betul. macam zaman-zaman tengah orang berebut-rebut nak join tu memang kita naikkan lah. Tapi sekarang ni kita baru nak start balik. Sekarang ni 600 je. Tapi selepas malam ni saya nak naikkan lah. Naikkan kepada 3,000 kan. Senang cerita kan. Supaya tak ramai orang nak join. Awang, kalau kau tak join GM, apa jadikan kau Awang? Okay, saya tak buat kita sewa dah sekarang ni. Saya mungkin kerja kilang ke. Ni jujur lah, kerja kilang ke, kerja di polis ke sekarang ni. Kerja kilang lagi senang, tak payah pening kepala. Kau buat kerja sewa kenapa Wang? Saya buat kita sewa tu lagi disebabkan secara diri saya sendiri, saya suka berniaga. Kenapa tak pilih bisnes lain? Kenapa tak pilih bisnes lain yang lebih modal rendah, risiko kurang apa semua? Kenapa kau nak juga buat kerja sewa? Dia ada sebabnya. Saya semula jadinya, saya suka berjalan. Bila dulu saya berniaga jual ayam panggang, saya statik je kat situ dan saya cepat bosan. Bila saya jumpa kereta sewa, saya banyak bergerak sana sini, jumpa orang, hantar kereta, benda tu saya suka. Benda tu suka. Saya suka berjalan. Patutlah aku ajak kau join SKV, kau tak buat. Okey, faham. Kau suka berjalan. Saya suka berjalan, saya suka berjumpa dengan orang yang baru, tengok bertukar-tukar maklumat. Best. Faham. Soft skill tu, kita berkomunikasi dengan orang banyak, kita tahu banyak. Alright, so saya rasa setakat itu saja. Gaji 4,000. Apa lagi ni? Soalan 3,500. Okey, so kalau tak ada apa-apa, kita boleh habiskan kita punya ni, dan kalau ada soalan boleh WhatsApp saya ataupun tanya dalam grup pun boleh. Alright, itu saja untuk hari ni. Thank you very much dan kita akan tutup kita punya event ni dengan kiraan 3, 2, 1. Okey, thank you. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalam.